Hilang orang tersayang, duka jangan dibiar lama. Bersama saya pada kali ini kita akan merungkai satu topik yang saya kira menarik dan akan membantu wanita-wanita di luar sana untuk menghadapi kesedihan yang anda alami. Bersama saya, Nurul Hidayah binti Mak Sarip, Ketua Unit Psikologi Kaunseling, Pegawai Psikologi Kaunseling, Hospital Selayang. Kebelakangan ini, kita banyak dikejutkan dengan berita kehilangan dan kematian orang tersayang yang pastinya meruntun jiwa kita. Tidak dapat dinafikan bahawa perasaan kesedihan ini adalah perasaan yang biasa dan normal yang dialami oleh individu-individu yang terkesan daripada kematian ataupun kehilangan orang yang tersayang. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memberi definisi apakah itu makna kesedihan. Kesedihan ini merupakan satu respons semula jadi yang dialami terhadap kehilangan ataupun kematian seseorang yang sangat rapat ataupun yang kita sayangi. Ia melibatkan perasaan sedih yang sangat mendalam dan susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ianya adalah perasaan yang normal apabila kita tahu cara untuk beradaptasi dengannya. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, 5 faktor utama yang menyumbang kepada kematian di Malaysia. Antaranya adalah kemalangan jalan raya, penyakit jantung, pneumonia iaitu jangkitan paru-paru dan lain-lain. 2 faktor utama yang ditunjukkan dalam statistik ini yang peningkat tinggi adalah kemalangan jalan raya dan penyakit jantung merupakan penyebab utama kepada kematian di Malaysia. Manakala statistik COVID-19 di Malaysia pula menunjukkan 100 orang yang dijangkiti COVID-19 boleh menyebabkan 1 berkemungkinan meninggal dunia. 2 jenis kesedihan yang biasa kita kaitkan adalah yang pertama adalah anticipatory grief ataupun uncomplicated, bermaksud kesedihan yang sementara ataupun tidak rumit. Kesedihan jenis ini adalah kesedihan yang melibatkan satu peristiwa kehilangan ataupun kematian yang kita boleh jangka, seperti kematian yang disebabkan oleh penyakit kronik iaitu kanser, stroke dan lain-lain, serta kita sentiasa mengetahui perkembangan rawatan tersebut daripada doktor yang merawat waris ataupun ahli keluarga yang kita sayangi tersebut. Jenis yang kedua adalah complicated ataupun unresolved grief, yang mana ianya merupakan satu kesedihan yang rumit dan tidak selesai. Kesedihan ini adalah merupakan satu kesedihan yang diakibatkan oleh berlakunya satu peristiwa kehilangan ataupun kematian secara mengejut dan tidak dijangka. Contohnya, mereka akan merasa terkejut apabila tiba-tiba sesuatu perkara berlaku kepada ahli keluarga mereka yang tersayang. Seperti contohnya kematian disebabkan oleh wabak COVID-19 seperti sekarang, kemalangan jalan raya dan lain-lain kematian yang mengejut. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak mitos terhadap proses kesedihan yang dialami oleh seseorang. Pertama, ada yang mengatakan bahawa proses kesedihan ini adalah sama dengan semua individu. Sebenarnya, ia tidak sama sekali sama antara individu dan individu yang lain. Yang kedua, hanya orang dewasa, sama ada lelaki atau perempuan sahaja yang mengalami proses kesedihan. Kanak-kanak tidak mengalaminya. Ini juga adalah mitos. Sebenarnya, setiap golongan merasai proses kesedihan walaupun dia seorang kanak-kanak. Mitos yang ketiga adalah kesedihan ini akhirnya akan berlaku dalam tempoh 6 bulan sahaja. Tidak, kesedihan ataupun proses yang dialami oleh setiap individu itu adalah tidak sama di antara satu dengan yang lain. Kerana ianya melibatkan faktor umur, personaliti dan cara kematian individu yang ditinggalkan. Ada yang mengatakan bahawa apabila berlaku sahaja kehilangan ataupun kematian, kita mesti menangis kerana menangis itu tanda bahawa kita sedang bersedih. Namun tidak, ada sesetengah orang tidak perlu menangis untuk menunjukkan kesedihan kerana ianya juga adalah merupakan satu kesedihan yang boleh juga dialami dengan keadaan yang sangat terkejut. Tiba-tiba berlaku terkejut dan mereka tidak mengeluarkan air mata. Mitos yang terakhir adalah apabila ada yang mengatakan bahawa proses kesedihan ini akan lebih cepat berlalu apabila seseorang itu mendiamkan peristiwa kematian ataupun kehilangan yang dialaminya.
Sebenarnya ianya bergantung kepada individu. Tidak semua individu itu suka untuk mendiamkan diri daripada bercakap tentang kematian ataupun peristiwa tersebut. Kadang-kadang apabila meluahkan melalui perasaan ataupun emosi kepada orang lain dan menceritakan semula peristiwa kehilangan dan kematian, ia yang sebenarnya merupakan satu proses luahan emosi yang akhirnya membantu untuk mengurangkan perasaan sensitif yang dialami. Terdapat 5 fasa menangani kesedihan daripada Dr. Kubler-Ross. Fasa yang pertama adalah fasa denial ataupun penafian. Normalnya, seorang yang berlaku kematian ataupun kehilangan orang yang tersayang pastinya akan merasa terkejut dan seolah-olah tidak percaya bahawa mereka telah tiada. Ini adalah salah satu tindakan reaksi normal apabila berlakunya satu kehilangan ataupun kematian. Fasa yang kedua adalah fasa kemarahan ataupun anger. Pada fasa ini, individu yang mengalami kesedihan akibat kehilangan dan kematian akan merasa sedih dan juga marah serta seperti tidak boleh menerima keadaan tersebut. Apabila wujudnya perasaan marah terhadap orang yang meninggal dunia ataupun orang yang telah meninggalkan mereka, kadang-kadang mereka sendiri merasakan bahawa mereka marah kepada diri sendiri, mungkin tidak mampu untuk menjaga mereka sepanjang hidupnya, ataupun marah kepada individu yang meninggalkan mereka kerana mereka telah mengakibatkan dirinya keseorangan sekarang. Fasa yang ketiga iaitu fasa bargaining atau tawar-menawar. Seperti mana tawar-menawar ini kita selalu lakukan adalah proses rundingan dengan Tuhan bahawa kita menginginkan masa yang lebih lama dengan orang yang kita sayang tersebut. Contohnya, kenapa bukan aku yang pergi dulu? Kenapa mesti dia? Kenapa aku tidak boleh ikut dia? Dan kita melakukan proses rundingan tersebut dengan Tuhan seolah-olah kita mengharapkan bahawa orang yang meninggal dunia itu akan kembali hidup seperti biasa. Fasa yang keempat iaitu fasa kesedihan ataupun fasa depression atau lebih kepada kemurungan. Pada fasa ini, ianya apabila berlaku, ianya akan menyebabkan seseorang yang mengalami peristiwa kehilangan ataupun kematian akan merasa diri mereka berseorangan dan akhirnya akan mempengaruhi mood mereka untuk bersendirian, tidak mahu bersosial dan akhirnya membentuk simptom-simptom depresi ataupun kemurungan yang mungkin boleh mengakibatkan major depression disorder sekiranya tidak dibantu. Fasa terakhir adalah fasa acceptance atau fasa penerimaan. Apabila seseorang individu yang mengalami peristiwa kehilangan ataupun kematian yang telah melalui seluruh proses sebelum ini dengan lancar, maka ia akan sampai kepada fasa terakhir ini iaitu fasa penerimaan di mana individu tersebut sudah mampu untuk menerima kenyataan bahawa mereka telah kehilangan orang yang mereka sayang. Dan pada fasa ini cukuplah semua proses kesedihan yang dialami dan akhirnya akan membantu mereka untuk merasa heal ataupun reda daripada kesedihan yang dialami tersebut. Kehilangan ataupun kematian seperti ini kebiasaannya akan mengambil masa yang lebih lama dan memerlukan rawatan intensif jika perlu. Apakah reaksi fizikal dan reaksi psikologi terhadap individu yang mengalami peristiwa kehilangan ataupun kematian ini? Ada 4 kategori reaksi fizikal dan reaksi psikologi yang boleh kita perkatakan. Yang pertama adalah reaksi dari sudut emosi. Yang kedua, reaksi dari sudut perubahan tingkah laku. Yang ketiga, gerak balas fizikal. Dan yang terakhir iaitu dari segi pemikiran. Apakah itu reaksi dari sudut emosi? Contohnya, perasaan sedih yang melampau, rasa marah selepas berlakunya kehilangan, bimbang dan cemas yang melampau, serta terkejut. Reaksi yang kedua iaitu reaksi yang melibatkan perubahan tingkah laku seperti berlakunya rasa yang tidak mahu untuk bersosial dengan orang lain, menyendiri, kemudian cuba untuk melupakan peristiwa itu dengan cepat, memaksa diri untuk menjadi orang yang lain daripada dirinya yang sekarang. Yang ketiga pula adalah gerak balas fizikal yang mana ini seperti memberikan tindak balas kepada reaksi fizikal. Contohnya, rasa tercekik di tekak, sakit di perut secara tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak menggunakan anggota badan dan lain-lain. Dan reaksi yang terakhir, reaksi pemikiran ini adalah seperti sentiasa merasa tidak percaya dengan apa yang berlaku, masih lagi keliru, adakah betul orang yang meninggal itu adalah ahli keluarganya ataupun bukan, serta rasa tidak selamat dan berbagai-bagai lagi tindakan yang boleh menyebabkan berlakunya reaksi-reaksi pemikiran yang negatif. Apa yang lebih penting lagi,
Perasaan kesedihan akibat kehilangan dan kematian orang tersayang ini boleh menyebabkan sistem imun kita menjadi rendah. Sistem imun ini adalah satu rangkaian sel, tisu dan organ kompleks yang bekerjasama untuk mempertahankan diri daripada kuman. Ia boleh melindungi tubuh kita daripada penyerang asing yang menyebabkan kita sakit. Apabila kesedihan yang kita alami itu berada dalam diri kita tanpa dibantu, ianya akan menyebabkan berlakunya kesihatan fizikal dan mental yang boleh melemahkan sistem imun. Selain itu, kajian juga mendapati risiko orang menghadapi serangan jantung ada 21 kali lebih tinggi dalam masa 24 jam pertama selepas berlakunya kematian orang yang disayangi. Selepas 1 minggu, risikonya akan meningkat naik hampir 6 kali daripada biasa. Kesannya mungkin lebih teruk di kalangan individu yang mempunyai risiko kardiovaskular yang tinggi dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya tekanan jantung ataupun masalah jantung. Kesan yang ketiga yang mungkin boleh dialami oleh individu yang mengalami kehilangan dan kesedihan adalah penyalahgunaan alkohol dan bahan. Yang mana secara normalnya, kadang-kadang individu yang tidak mampu untuk menangani masalah kesedihan yang dialami boleh menjurus kepada pengambilan alkohol secara berlebihan yang akhirnya akan menyebabkan berlaku masalah kesihatan yang lain kepada diri mereka. Kesan yang terakhir adalah kesan kepada kesihatan mental individu yang mengalami peristiwa kehilangan ataupun kematian. Reaksi terhadap kehilangan ataupun kematian ini berkait rapat dengan simptom dan juga karakter major depressive disorder seperti kesedihan yang melampau, mood terjejas, insomnia, hilang keyakinan diri, hilang berat badan dan kurangnya selera makan. Apabila simptom-simptom ini ditunjukkan akibat daripada berlakunya peristiwa kehilangan dan kematian, perlulah berjumpa dengan pakar dan please see us untuk membantu anda. Pernah dengar dengan pepatah mencegah lebih baik daripada mengubati, kan? Jadi, mari kita kenali dan kita ketahui apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu yang mengalami kesedihan akibat peristiwa kehilangan dan kematian seperti ini. Pertama, individu yang mengalami kesedihan, berilah masa kepada diri anda sendiri untuk menerima perasaan sedih, perasaan pilu dan memahami bahawa kedukaan merupakan satu proses yang normal dalam menghadapi kehilangan dan juga kematian. Perasaan sedih, marah dan kecewa juga adalah perasaan biasa yang akan dirasai oleh mereka dan elak dari rasa bersalah kerana mempunyai perasaan yang sedemikian. Kedua, carilah individu-individu di sekeliling anda yang boleh membantu anda untuk menguruskan aktiviti seharian serta memberikan sokongan secara jitu kepada anda yang mengalami kesedihan ini. Contohnya, bawalah kawan-kawan anda ini yang mengalami kesedihan ke tempat-tempat yang boleh meningkatkan memori mereka terhadap orang yang disayangi tersebut ataupun membawa mereka untuk mencari info serta memberi mereka bacaan ilmiah terhadap peristiwa-peristiwa sedih ataupun cara-cara motivasi untuk membangkitkan semangat diri. Yang ketiga, tidak boleh tidak, anda perlulah bercerita dengan orang lain tentang mereka yang telah pergi sebagai tanda peluhan perasaan untuk membantu anda cepat merasa reda ataupun healing daripada rasa sedih anda sekarang. Dan bantulah bahawa luahkan segala perasaan emosi anda yang tersebut. Kisah apa-apa sahaja, sama ada hajat yang belum tercapai terhadap orang yang tersayang tersebut, dan sekiranya perlu, rujuk dan berjumpalah dengan pakar, kaunselor ataupun pegawai psikologi untuk membantu emosi anda. Yang ketiga, jaga kesihatan diri serta amalkan gaya hidup yang sihat seperti senaman, makanan yang seimbang dan tidur yang mencukupi supaya anda merasa rileks dan tenang dengan cepat dan perasaan sedih tersebut boleh reda secara perlahan-lahan dan semula jadi. Seterusnya, kembali jalani rutin harian dan aktiviti yang anda sukai dalam kehidupan seharian anda. Apabila anda menyibukkan diri dengan segala aktiviti yang selalu anda lakukan sebelum ini, ia mampu untuk membantu anda mengurangkan rasa kesedihan dan rasa teringat kepada peristiwa hilang dan juga kematian tersebut. Seterusnya, wujudkan kumpulan sokongan yang mana anda boleh bercakap dengan mereka yang turut mengalami peristiwa kehilangan dan juga kematian. Apabila anda bersama-sama meluahkan wujudnya perasaan empati dan akhirnya anda boleh merasa tenang kerana ada seseorang yang lain turut merasai apa yang anda rasakan. Dan ini boleh membantu anda untuk sama-sama
heal bersama dengan mereka. Dan yang terakhir tidak dapat tidak adalah amalan spiritual yang kita semua percaya. Saya percaya sebagai individu yang beragama, kita semua mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dalam membantu diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Setiap agama ada kepercayaan kepada Tuhan dan masing-masing perlu peka dan memohonlah kepada Tuhan masing-masing mengikut amalan agama supaya anda semua mendapat bantuan yang hakiki daripada Yang Maha Esa. Contohnya sebagai seorang Muslim, banyakkanlah berzikir, berdoa dan amalan-amalan spiritual yang lain serta mohonlah bantuan kepada Yang Maha Esa untuk memberi ketenangan dan pulihkan anda daripada rasa sedih yang melampau ini. Ini satu bonus untuk anda, iaitu teknik asas komunikasi untuk membantu individu yang mengalami kesedihan akibat kehilangan ataupun kematian individu yang tersayang. Pertama, bagaimanakah cara komunikasi asas yang boleh digunakan? Lakukanlah jalinan mesra dengan bertanya khabar secara minima dan tidak terlalu agresif kepada mereka supaya mereka merasakan bahawa kita bersama dengan mereka. Yang kedua, tips komunikasinya adalah apabila mereka ingin meluahkan emosi dan perasaan, jadilah seorang pendengar yang baik buat mereka. Tips komunikasi yang seterusnya, bantu beri sokongan emosi melalui luahan perasaan yang diluahkan dan berilah mereka tips-tips mudah seperti teknik pernafasan dalam dan juga teknik-teknik relaksasi untuk membantu mereka rasa tenang bersama kita. Tips komunikasi yang seterusnya, berilah cadangan kepada mereka untuk mendapatkan bantuan khidmat pakar seperti kaunselor dan pegawai psikologi jika keadaan berpanjangan. Jumpalah saya jika perlu. Dan yang tips yang terakhir adalah jangan lupa untuk kerapkan perhubungan melalui jalinan sosial seperti WhatsApp mereka, video call, text message dan lain-lain mengikut norma baru supaya kita sentiasa ada dengan mereka dan tidak berasa keseorangan. Kesimpulannya, perasaan sedih yang dialami oleh individu yang mengalami peristiwa kehilangan dan kematian individu yang tersayang ini adalah satu perasaan yang normal yang memang akan ada pada diri mereka. Kesedihan yang dialami tersebut perlulah kita bantu dengan mendapatkan perkhidmatan yang betul supaya anda mendapatkan hidup yang tenang dan bahagia kerana anda berhak untuk memilih menjadi orang yang lebih baik daripada keadaan anda sekarang. Bahagia ataupun tidak, anda yang tentukan. Sekian dulu untuk masa ini. Kongsi emosi, ada solusi. Let's talk Minda Sihat. Semoga kita berjumpa lagi.